Salam geng, racun kali ni kita ada Nubia Neo 5G. Phone gaming terbaru yang lately ni jadi bualan hangat lah gara-gara harga yang kita boleh katakan agak mesra poket. Sampai kan setiap kali video saya rilis mesti ada yang komen, "Bang, buatlah review Nubia Neo 5G, buat gaming test dekat Nubia Neo 5G." Yang mana tak tahu kan, Nubia ni memang famous dalam penghasilan phone gaming yang kita boleh katakan level high-end, level-level flagship, ada strong performance, features canggih, bawah jenama Red Magic. So, bila Nubia keluarkan phone gaming bawah RM1,000 ni memang lain macam lah. Sebab biasanya phone gaming daripada diorang ni kan, kalau official dekat pasaran kita ni tak lari 3-4 ribu macam tu. Tapi adakah Nubia Neo 5G ni kan macam model-model yang ada, yang dibekalkan teknologi canggih, siap trigger, RGB dan segala macam tu? So, korang jangan risau. Kita akan find out dalam video ni. Kalau korang dah ready, jom kita mula keracun sekarang. Inilah dia kotak Nubia Neo 5G, yang mana kotak dia standard je, agak kecil sikit lah, agak slim kalau compare dengan kotak Red Magic yang ada. Tapi saya agak tertarik dekat bahagian hadapan ni kan, dekat tengah tu ada strip macam robotic style, warna kuning hitam, ada macam texture honeycomb dekat situ. Nak bagi tahu kalau phone diorang ni memang fokus dekat gaming, korang akan nampak ada tulisan gaming phone dekat situ, bukan satu je tau. Setiap sisi semua ada tulisan gaming phone, dekat atas pun ada tulisan gaming phone. Dekat bahagian bawah, dekat sini warna kita dapat ni Phantom Black. Tapi ada lagi satu warna yang bagi saya lebih pop up, warna kuning. Ala-ala macam style macam Bumblebee macam tu tau kalau korang tengok dekat warna kuning tu. Variant kita dapat dekat sini 8GB RAM, ada internal yang cukup besar lah untuk sebuah smartphone gaming. Okey lah untuk harga dia, 256GB. Dekat bahagian belakang ni korang akan nampak diimport dan diedak oleh ZTE Malaysia Corporation lah. So ini memang official set lah, yang Malaysia set punya. So kita akan cuba buka terus dan tengok apa yang ada dekat dalam kotak. Once korang buka je kotak dekat sini, korang akan nampak ada satu lagi kotak lah macam biasa. So dekat dalam ni kita akan cuba explore. First of all, korang akan dapat ada quick start guide dekat sini. Dan juga ada something ZTE, mungkin sama je warranty card. So dalam ni kita juga dibekalkan dengan casing jenis transparent, jenis lembut macam ni lah, normal. Next dalam kotak macam korang nampak lah, dekat sini kita ada phone tu sendiri dan ada spec highlight. Kita akan cuba tengok sepintas lalu. Powerful 5G SoC, lepas tu 120Hz up to 18GB RAM campur dengan dynamic RAM lah, korang akan nampak. 8 plus 10GB dynamic RAM. Dan dekat sini tulis boot for gamers, ada game space. Kita akan explore nanti features apa yang ada dekat dalam game space. Ok, bismillahirrahmanirrahim. Buka dan tengoklah sikit kan macam mana rekaan belakang. Rekaan belakang ni memang saya cukup tertarik lah, korang nampak lah. Sangat-sangat gamer estetik dekat sini. Kita akan tengok, kita akan explore sekejap lagi. Seterusnya apa je lagi ada dalam kotak, jom tengok. Dekat sini ada 3 kompartmen. Kita akan buka kompartmen yang paling besar dulu. Dalam ni first kali kita akan dapat adapter pengecasan warna putih, yang mana dekat sini dia kasih 22.5W max. Seterusnya kita akan cuba tengok lagi. Alright, dalam ni kita ada lagi 2 kotak. Kita akan cuba tengok apa ada dekat dalam ni. Untuk kotak yang kecil ni kita dapat SIM tool ejector. Dia letak macam gini je. Dia punya bentuk rekaan tu ala macam ubat nyamuk. Seterusnya kita juga dapat dekat sini kabel pengecasan warna putih, USB-A to USB-C. So ini je yang kita dapat dalam kotak. Rekaan ni bagi saya memang boleh puji. Sekali pandang pun kita dah boleh nampak lah dia punya vibe aura gaming phone. Memang fancy tau. Mecha design ni kan siap ada mata robot lagi dekat tengah tu. Lepas tu kan nak confirmkan kalau phone yang diorang buat ni memang fokus tu lebih dekat gaming, korang akan nampak ada tulisan gaming phone kecil lah dekat tengah tu. Saiz dia pun bagi saya okey, tak besar sangat, tak kecil sangat, selesa lah dia pegang sebelah tangan. Design pula jenis rata, ketebalan sekitar 7.98mm. By the way, untuk panel belakang yang korang nampak ni actually kan, dia bukan daripada kaca tau. Dia just daripada polikarbonat. Tapi disebabkan design dia yang robotik plus ada elemen 3D tu, dia dapat tutup lah kelemahan plastik dia tu. Beralih ke bahagian sisi kanan frame, dekat sini ada slot SIM, support dual SIM tanpa microSD card tambahan. Dekat bahagian atas ni ada lubang mic sahaja. Kalau korang tengok dekat bahagian sisi kiri pula, dekat sini ada volume rocker, up and down, button agak sedap ditekan lah, tak terlampau keras, tak terlampau lembut. Dan juga ada power button yang berfungsi sebagai fingerprint scanner. Dekat bahagian bawah pula macam korang nampak, ada port pengecasan, ada mic, of course ada lubang audio jack untuk pakai earphone dan juga ada lubang speaker. Actually untuk model ni dia tak support stereo speaker tau, hanya mono speaker saja.
By the way, saya agak suka jugalah dengan design kamera walaupun ada dual camera setup kan, tapi macam ada lingkaran macam tu sangat-sangat unik. Untuk bump kamera dia pula boleh kata agak tebal jugalah dekat sini. Anyway, phone ni dia tak ada IP rating dan juga tak support wireless charging. Beralih ke bahagian hadapan, dekat sini bagi saya untuk rekan skrin ni nampak old school lah. Dia tak secantik macam panel belakang. Dia still bagi dekat sini classic water drop notch. Lepas tu dekat bawah dagu yang agak tebal dan juga dibekalkan dengan panel IPS LCD saja. Tapi benda ni memang sangat normal lah untuk phone-phone dalam kategori phone budget, mesra pocket. Diorang akan cut dekat bahagian ni lah. Tapi tak apa, at least diorang letak juga 120Hz refresh rate lah dekat sini. So dapatlah rasa macam terubah lah kekecewaan tu. Skrin dia bagi saya untuk Indo ni okey. Korang nak lain movie, nak lain konten tu memang tak ada masalah. Cukup selesa dipandang. Cuma kalau untuk penggunaan outdoor tu kan, dia punya skrin tu tak dapat nak cover lah pantulan cahaya. Walaupun skrin dah pakai Full HD Plus resolution, tapi korang tak boleh nak stream kandungan HD dekat Netflix sebab tak support wideband L1. Dari segi multitouch ni boleh support 10 jari. So far saya tak jumpa sebarang isu ghost touch ke apa. Touch pun bagi saya okey, sangat responsif lah untuk korang gaming. Actually, features yang paling saya tak sabar lah nak try dekat Nubia Neo 5G ni ada dekat bahagian prestasi dia lah. Disebabkan kriteria pemilihan chipset dekat model kali ni agak rare lah kita boleh kata. Dan ini mungkin salah satu reason kenapa diorang boleh tawarkan phone ni dengan harga yang mampu milik. Biasanya phone-phone yang fokus lebih dekat phone gaming ataupun kita boleh kata phone gaming ni akan fokus ataupun akan familiar dekat chip buatan Qualcomm, kita ada Snapdragon ataupun daripada MediaTek. Tapi this time diorang cuba buat kelainan dengan menawarkan phone ni kan chip Unisoc. Chip yang terkenal dengan phone-phone budget. Mungkin Nubia nak test market ke kan, tapi bak kata orang belum cuba belum tahu kan. Untuk spek dikuasakan dengan chip Unisoc T820 8nm, clock speed 2.7 GHz. Kita boleh kata ini adalah chip yang paling power lah setakat ni daripada Unisoc. Dikombinasikan dengan 8GB RAM jenis LPDDR4X plus 10GB dynamic RAM, 256GB internal dan juga cooling system untuk dissipate haba. Okay, first of all macam biasa, saya try check dulu AnTuTu score dia sebab saya nak imagine lah tak prestasi dia macam mana. Hasil dia kita dapat dalam 300,000 lebih, so biasanya kalau skor macam ni saya tak expect tinggi sangat lah untuk prestasi dia. Tapi once saya try lah buat beberapa test, hasil dia bagi saya agak mengejutkan juga. Untuk kegunaan normal macam social media, multitasking, buka tutup aplikasi pun smooth, tak ada hiccup. Jauh lah beza kelancaran dia kalau kita compare dengan standard usual Unisoc yang saya pernah try. Dan aplikasi yang running dekat background tu saya perasan max boleh pergi 6 aplikasi je. Selebihnya dia akan auto kill, mungkin nak memastikan kelancaran prestasi dia. Untuk performance gaming ni macam biasalah saya try 2-3 game yang demand macam PUBG, ML dan kemuncak dia saya try Genshin Impact. Hasil dia saya boleh katakan agak mind blown jugalah untuk level chip dia. Mobile Legends saya main klasik dalam 2-3 game. Overall saya boleh katakan memang sangat smooth, frame rate pun stabil 60fps tanpa isu. Untuk PUBG Mobile, kalau korang tengok dekat grafik dia, mungkin korang agak terkejut tau. Sebab support smooth extreme. Jarang-jarang lah chip yang level macam ni boleh support sampai grafik setinggi ni. Tapi malangnya grafik tu sekadar atas kertas saja. Rata-rata max bila korang main tu boleh dapat 40fps je. Tapi bacaan FPS ni bagi saya agak okey, konsisten, tak ada stuck ataupun lag. Boleh kata memang sangat smooth jugalah macam ML. Gyro dia pun okey, accurate. Cuma baru-baru ni kan saya alami isu yang gyro dia auto bergerak sendiri. Tapi sekarang dah okey, mungkin bug kot. Paling saya tak expect bila saya main Genshin Impact, saya setkan grafik rata kanan. Nubia Neo 5G ni boleh run tanpa sebarang stuck yang teruk tau. Boleh kata masih playable. Even lawan 2-3 enemy pun masih okey, tak ada stuck-stuck yang teruk. Cuma terasa agak kurang smooth disebabkan bacaan FPS dia, walaupun korang dah setkan, korang dah enablekan 60fps, dia hanya main bawah 40 sahaja. Tapi kalau korang nak gameplay yang lebih smooth, bacaan FPS yang lebih tinggi atas 40, kena setkan grafik kepada low. Untuk 30 minit gameplay, battery drop lebih kurang dalam 12%. Untuk bacaan suhu, semua game yang saya try, saya boleh katakan memang tak panas pun, just suam je belakang dia. Cooling system dia memang function. By the way, untuk game test ni, ke semua game ni saya test saya main pakai wifi saja. Brightness pula saya setkan kepada low dan enablekan mode rise. Seterusnya kita akan cuba explore features yang ada dekat dalam game space. Yang mana dekat sini kan, game yang korang install dalam phone dia akan masuk secara auto. Lepas tu bila korang tekan game yang korang nak main tu, dia akan tunjuk berapa besar size, berapa hari korang dah main.
Once korang masuk dekat bahagian setting, dekat sini korang boleh tweak setiap game yang korang nak main tu lah, depend pada korang. Kalau korang rasa nak lebih advance, boleh masuk dekat bahagian game space center. Ada banyak lagi setting yang korang boleh adjust dekat sini tau. Selain tu, korang juga boleh aktifkan in-app game yang mana korang just swipe saja di bahagian sisi kanan atas ataupun kiri. Dekat sini untuk UI ni saya perasan sebiji macam UI game space yang ada dekat dalam Red Magic 7. Dekat bahagian atas ni korang boleh tukar performance. Paling best pakai Rise ni lah, dia akan tingkatkan lagi performance. Untuk features ni actually macam tak berapa nak banyak, tapi adalah feature special dia. Contohnya macam bila korang tekan info, dia akan paparkan secara real time lah bacaan FPS, masa dan segala macam. Dan yang paling saya suka rasanya ada dekat bahagian charging bypass lah. Korang betul lah function dia kan. Bila korang cocok kabel, nanti dia akan powerkan phone ni terus daripada adapter, daripada kabel tu. Dia tak kacau langsung bateri. Dekat sini juga ada macam-macam benda lagi lah yang korang boleh buat. Korang boleh adjust lah mengikut keselesaan korang. Dekat bahagian sisi lain ni pula korang nampak ada control panel sama je macam tadi. Lepas tu ada juga plug-in. Nubia Neo 5G ni ada bateri lebih kurang 4500 mAh. Kalau kita compare dengan phone-phone yang ada dalam level dia ni, sekelas dia ni, kapasiti yang ditawarkan dekat model ni nampaknya agak kecil sebab rata-rata ada yang dah sampai 5000 mAh. Tapi saya rasa performance bateri ni macam okey jugalah. Kalau based on size bateri yang dibekalkan, saya still boleh survive seharian dengan screen on time lebih kurang 7 ke 8 jam untuk penggunaan medium. Cuma kalau masuk part charging ni, dekat sini mungkin agak turn down sikit lah sebab hanya dibekalkan 22.5 watt saja untuk sistem pengecasan. So bila korang pakai adapter dalam kotak tu yang 22.5 watt tu, untuk full charge kan 1% ambil masa lebih kurang 1 jam 54 minit. Paling cepat saya dapat lebih kurang 1 jam 40 minit lah bila saya pakai adapter lain. Sepatutnya kalau fokus dekat phone gaming, of course charging tu kena laju. Tapi kalau consider harga yang ditawarkan, kira macam okey lah. At least dia bagi juga bypass charging. Kamera macam biasa lah, bukan priority utama dekat phone gaming, apatah lagi phone gaming harga budget ni. Tapi yang bagus ni, diorang still letak macam-macam features lah dekat dalam aplikasi kamera untuk memudahkan sesi rakaman. Cuma untuk rakaman video, even chip ni mampu capai 4K resolution, tapi diorang just letak 1080p 30fps sahaja. Phone ni dibekalkan dengan dual camera setup, 50MP main camera dan juga 2MP untuk depth sensor, manakala untuk selfie camera sebesar 8MP. Kualiti kamera ni bagi saya okey lah, tak terlampau teruk, tak terlampau cantik. Kalau untuk daylight tu masih dapat produce gambar yang sedap mata memandang. Lepas tu gambar malam pun nampak terang. Cuma ada beberapa part yang korang kena tahu macam warna dia tak konsisten, kadang-kadang macam nampak kusam. Dia punya dynamic range pun tak berapa nak okey. At least okey lah untuk sebuah smartphone gaming yang memang tak fokus sangat dekat kamera. Selebihnya dari segi software, dah pun running Android 13 dengan skin MyOS 13, yang mana UI dia saya tengok more to Red Magic OS, clean, minimal bloatware dan juga atraktif. Nubia Neo ni datangkan sekali dengan beberapa wallpaper special, ada juga theme, charging animation, boot animation dan juga ringtone khas. Untuk features tambahan, Nubia Neo 5G ni juga dah terbina 5G. So far setakat ni saya pakai Symbian 5G, okey je, speed pun laju, tak ada isu connection terputus ke apa. Next ada juga NFC. Untuk speaker kan, walaupun ditune by DTS:X Ultra, tapi dia tak support stereo speaker, hanya mono sahaja. Dari segi harga dijual pada harga rasmi RM899. So, macam mana? Kalau tengok dia punya spek, dia punya features dan juga harga yang ditawarkan tu, adakah berbaloi untuk dibeli? Cuba korang komen sekarang. Next, kalau korang nak tengok saya gaming test dekat model ni pun, cuba korang komen juga. So, rasanya sampai sini dulu video kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.